Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rancangan Kultum yang diterbitkan oleh Surau At-Tazkiyah Desa Bestari. Pada kali ini insya-Allah kita akan membincangkan topik-topik ataupun tajuk-tajuk fiqh contemporary yang saya pilih pada kali ini berkenaan dengan ujian swab yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menyaring sama ada seseorang itu didapati positif penyakit COVID-19 ataupun tidak. Okey. Terdapat dua cara yang dilakukan swab tersebut. Yang pertama melalui rongga hidung kita ini, masuk ke dalam melalui satu batang seperti cotton bud yang panjang itu akan dijolok ke hidung kita sehingga ke dalam, melepasi rongga hidung. Dan cara kedua ialah melalui kawasan mulut kita, sekadar di sebelum kerongkong ini. Okey. Jadi kita dapati bahawa ujian swab itu ada dua kategori. Kategori mana yang membatalkan puasa ataupun tidak. Okey. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita, seperti mana yang kita maklumi, apabila berlaku kemasukan apa sahaja, sama ada berbentuk makanan ataupun ubatan ataupun yang bukan berbentuk makanan, ke dalam rongga terbuka. Rongga terbuka ini seperti kawasan hidung, kawasan mulut, telinga, dubur dan juga faraj wanita. Okey. Jadi apa sahaja kemasukan, apatah lagi dengan cara sengaja lah, yang masuk ke rongga terbuka, maka mengikut mazhab Syafi'i kita adalah terbatal. Okey. Namun dalam perbincangan muzakarah jawatankuasa peringkat kebangsaan dan juga beberapa jawatankuasa fatwa negeri, mereka memutuskan bahawa ujian swab yang menggunakan cotton bud dimasukkan ke dalam rongga hidung ke dalam ini tidak membatalkan puasa. Ini kita panggil istilahnya special case. Kenapa dan apakah hujah mereka? Antara hujah yang digunakan oleh jawatankuasa fatwa ini ialah cotton bud itu, kayu cotton bud itu tidak masuk ke dalam badan kita dan kekal dalam seperti mana makanan. Sebab bila kita memasukkan makanan dalam, contoh kita makan, maka makanan itu akan masuk terus kekal dalam perut kita. Tetapi cotton bud yang dimasukkan dalam ujian swab tersebut hanya dijolok ke hidung, masuk ke dalam walaupun melapasi rongga itu, dan kemudian akan ditarik semula. Maka dengan sebab itu tidak membatalkan puasa, apatah lagi cotton bud yang dimasukkan itu adalah bukan berbentuk makanan. Okey. Jadi sebenarnya keputusan telah dikeluarkan secara rasmi oleh pihak Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dan juga Jawatankuasa Fatwa Negeri. Maka pihak KKM telah mengambil itu sebagai, kita panggil, pegangan rasmi mereka dan terus menjalankan ujian swab di bulan puasa. Namun nasihat saya ialah kalau seboleh-bolehnya cuba elakkan ujian swab melalui hidung itu di siang Ramadan. Ini untuk mengelakkan perselisihan pandangan di kalangan para ulama kita. Ada yang kata batal, ada yang kata tidak batal, dan pihak Muzakarah serta Jawatankuasa Fatwa Negeri telah memilih pandangan yang tidak membatalkan puasa. Jadi sebagai meraihkan khilaf ini, bagi saya adalah lebih elok kalau kita dapat elakkan pada waktu siang, kecualilah betul-betul darurat kita terpaksa melakukan ujian swab tersebut di bulan Ramadan. Dan satu lagi kaedah yang saya nak sentuh di sini ialah melalui cotton bud itu juga dimasukkan ke dalam kawasan mulut. Jadi dalam kawasan mulut ini, selagi mana kita tidak melepasi kerongkong dalam ini, maka ia tidak membatalkan puasa walaupun pada bulan Ramadan. Sebab itu apabila contoh kita berkumur-kumur, sebenarnya kita jangan salah faham, kerana ramai orang beranggapan bahawa berkumur-kumur apatah lagi selepas zuhur, selepas asar itu adalah makruh. Makruhnya kalau kita berlebih-lebihan. Tetapi kalau contoh kita mungkin bila kita berdiam lama, mulut kita akan berbau. Okey,
kita nak pergi berjumpa dengan orang dan sebagainya, maka kita diminta untuk membersihkan kawasan mulut termasuk berkumur. Nak gosok gigi pun tidak ada masalah, tetapi jangan berlebihan. Sebab itu kalau kita ambil contoh berkumur, kita masukkan air dan kita gerakkan kumur itu, kita gerakkan air dalam kawasan mulut kita itu, selagi mana kita tidak telan sehingga ke kerongkong ini, ia tidak membatalkan puasa. Diharap tuan-tuan dan puan-puan dapat satu manfaat baru tentang khususnya tentang isu-isu fiqh contemporary, dan kita bercakap tentang hakikat yang berlaku sekarang ni, iaitu ujian swab untuk COVID-19. Jadi sekian dahulu daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.